InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib malam ni. Kita buka dengan sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qadudam Mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan, nescaya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang dihormati, semuliakan Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga yang semuliakan Tuan Bilal, contohnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ni. Kita sambung kuliah kita lah setelah kita bercuti panjang ni. Baik. Oh, lama kita cuti kan? Sebelum puasa kan? Sebelum puasa lah kita cuti sampailah hari ni baru on balik lah. Sebenarnya tempat-tempat lain dah lama mula dah. Bulan bulan 10 bulan 9, awal bulan 9 dah banyak lah kelas-kelas dah on balik lah. Masing-masing surau-surau dah banyak. Cuma kat sini baru malam ni lah mula untuk kelas saya lah. Ustaz lain dah mula dah? Ustaz lain dah mula? Belum? Dah? Dah InsyaAllah semua ada. Kau ada yang telah pergi
Ada? Ha? Dua orang telah pergi ke alam barzah. Betul lah? Ada 2 orang. Ya ke? Yalah, nak buat macam mana kan? Takdir kan pergilah. So kursi kosong lah. Ada lah. Mana yang baru? Sibuk. Baik, insyaAllah kita sampai di muka surat apa tuan? 107. Baris tag asal 106 lah. 106 107. Oh, tambih peringatan. Okey, tambih. Apa mana tambih? Tambihun, peringatan. Pernah dengar tak kitab Tambihul Ghafilin tak? Pernah dengar? Tambihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Tambih tu peringatan lah. Dalam kitab banyak istilah tambih ni diguna pakai lah. Nak menekan pada kita pentingnya perkara ini. Tambih, peringatan. Dia suruh kita ingatlah macam tu. Baik. Ni antara sebab-sebab yang menyebabkan kefakiran lah. Sebab-sebab menyebabkan kefakiran. Jalan tak? Jalan Baik. Imam As-Suwaifi berkata, antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran termasuklah banyak tidur. Ni yang pertama lah. Atau menyebab kita ni fakir, tidur lah. Biasanya lepas subuh lah kan. Kalau sebut dalam kitab apa tu? Dalam kitab apa nama kitab tu? Kan Jauhar Marhub. Jauhar Marhub wa Munabbi'atul Qulub. Yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani tu, Kelantan, orang Kelantan. Di situ pun disebutlah antara penyebab kefakiran ni ialah banyak tidur ataupun tidur lepas subuh. Menyebabkan kefakiran. Ni sifat orang kata yang tak elok lah. Seperti cerita apa tu? Filamdi tu. Cerita apa? Pak Belalang kan? Pak Belalang. Yang kerja tu anak dia je, anak dia kerja. Dia tidur je, membuta je. Membuta siang malam pagi petang membuta tu kan. Tapi tak macam mana tak rezeki dia dapat kahwin dengan putri raja lah. Itu pun hasil daripada buah fikiran anak dia. Kalau anak dia tak bagi buah fikiran, tak tahulah apa yang jadi dia. Macam tu. Baik, antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran termasuklah banyak tidur. Jadi kita kena kurangkan tidur lah. Kecuali kalau orang sakit dia kena banyak tidur. Doktor kata tidur. Kan kalau tak tidur kan, jadi tuan nanti lambat baik dia kata. Kena berehatlah, kena tidur. Kalau tak susah nak tidur pun dia bagi ubat tidur. Susah tidur pun dia bagi ubat tidur, dia suruh tidur dia kata. Ni kalau doktor lah. Kan di hospital tu memanglah macam tu. Tapi kalau kita sihat walafiat, badan pun segar bugar, kan? Badan pun orang kata berotot, berkotak-kotak, takkan nak tidur je kan? Sedangkan orang kafir pun tutang kita lihat pun dia tak ada tidur. Pagi golap kadang orang kafir dia dah bangun dah. Pagi golap dia dah bangun dah. Macam yang jenis bisnes kat pasar kan. Pagi golap dia dah. Kadang yang jenis motong otah tu pagi golap lagi motong dia dah. Motong dia. Ke kampung saya dulu tu, apa tuan-tuan dia lalu tu, dia pergi ke belakang tu, ke Mengotah tu, kampung saya tu. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi pergi motong, saya pun terkejut. Apa mondon motong tak tahu lah. Tapi pukul 3 pagi.
Cina lah, bukan Islam kan. Dia dah pergi dah macam tu. Jadi amat malang lah kepada kita ni, negara kita yang kaya raya ni. Kalau anak-anak muda kita tuan-tuan, tidur je, malas berusaha, malas bekerja. Ini menyebabkan kefakiran lah. Baik, kemudian tidur telanjang. Tidur dalam keadaan telanjang. Tak tahulah kenapa dia tidur telanjang. Mungkin kain tak cukup ke, tak tahulah kita. Ataupun mungkin kata untuk dapat angin lebih kan. Dapat angin lebih. Aircon lebih, maka dia telanjang kan. Jadi ini perkara yang makruh lah. Makruh yang tak elok lah. Tabiat macam ni naklah dibuang lah tabiat dia macam ni. Malahan malaikat pun tengok tu, perhati malaikat kan, apalah ni manusia ni tidur tak pakai apa-apa kan, kosong kan. Baik, kemudian mandi, makan dalam keadaan belum mandi. Makan dalam keadaan belum mandi hadas besar. Makan dalam keadaan belum mandi hadas besar. Sebaiknya mandi dululah baru makan. Tapi kalau ada lapar benar tu, apa benda kat dapur tu, makanlah. Tapi itu tabiat yang terbaik lah. Kemudian tidak mengambil berat apabila makanan jatuh. Makanan jatuh, kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang yang jatuh itulah yang ada dia punya berkat itu. Keberkatan tu dekat situ. Yang kita makan banyak-banyak tu kadang kurang ataupun tak ada berkat dia. Yang jatuh tu yang berkat tu. Kita Malaysia ni memanglah mewah lah. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kenduri kendara, tengok banyak nasi yang lebih. Banyak nasi yang lebih kan. Kemudian membakar kulit bawang merah. Membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Tak tahulah macam mana bakar tu. Dia kitab ni, benda ni dia tak jelaskan. Dia macam tu je lah, maklumat dia macam tu je. Masalah dia sumber dia tu. Sumber daripada mana? Sumber ni kan, kata Imam As-Suwaifi ni, daripada mana sumber dia ambil, dia tak sebut. Dia tak ada sebut. Sepatutnya dia ada nota kaki lah, nota kaki daripada mana dia ambil. Jadi kata yang karang kitab ni pun dia tak sebut benda ni. Dia ambil daripada pendapat Imam As-Sufi. Jadi Imam As-Sufi ni mungkin dia ambil daripada sumber tertentu, daripada kitab tertentu dia ambil. Cuma tak dijelaskan apa kitab dia. Cuma terserahlah kepada pihak tuan-tuan lah, sama ada nak mengamalkan ataupun tak nak mengamalkan. Kalau tuan-tuan rasa tak nak mengamalkan, tak payahlah amalkan. Kalau nak mengamalkan, boleh, tak ada masalah. Cuma sumber dia lah. Sumber itu sama ada sahih ke, tak sahih ke, dhaif ke dan sebagainya. Dalam kitab ni dia tak jelaskan. Dia tak jelaskan gitu. Baik. Kemudian menyapu dalam rumah pada waktu malam. Pantang larang ni pantang larang lah, pantang larang orang tua kan. Menyapu dalam rumah pada waktu malam. Tapi kalau dah somak lah rumah tu, nak tak nak kena sapu jugalah. Dah somak lah rumah tu kan, nak tak nak kena lah juga sapu kan. Tapi kalau pepatah orang kata petua orang tua kan, janganlah menyapu tengah malam ni. Apa dia punya penyebabnya jangan menyapu tu, saya pun tak tahulah. Ada sebab dia. Pantang larang dia apa? Kenapa tak bagi nyapu? Tak tahu kan? Kenapa orang tua tak bagi menyapu tengah malam? Kenapa? Tak tahu? Tak tahu. tak tahulah kenapa tak bagi menyapu. Tapi di sini menyebabkan kefakiran lah. Ini menyebabkan kefakiran. Ini kemungkinan begitulah. Sebab tajuk je pun menyebabkan kefakiran. Jadi kemungkinan antara pantang larang dia, kita ni jangan menyapu malam-malam. Takut nanti tersapu benda lain macam tu. Mungkinlah. Baik, kemudian meninggalkan sampah dalam rumah. Meninggalkan sampah dalam rumah. Jadi sampah naklah dibuang lah dalam tong sampah lah.
Okey. Ha? Ha. Tapi anak dara sekarang ni kadang tengoklah. Kadang tengoklah internet kan, internet FB kan. Budak-budak yang duduk asrama ni, tengoklah. Macam mana? Tapi bukan semualah budak macam tu. Tapi biasanya macam ni, dia anak-anak orang kaya. Anak orang kaya, dia kat rumah dia ada bibik. Bibik kat rumah ada bibik. Jadi apa semua bibik yang buat. Kemas baju, sapu, sampah. Kan? Basuh baju, semua bibik yang buat. Tahu tak? Jadi bila duduk asrama, duduk hostel, kan? Jadi yang tu yang macam sarang tikus tu. Dia punya bilik tu. Dia sonok dia tidur kat sampah tu. Kita tengok dalam gambar tu kan. Sonok dia tidur kat sampah. Enggak, kalau ada ular lipat dalam sampah tu pun dia biasa. Tak kisah je. Kita tengoklah ya, sedih lah. Kan? Baik, kemudian berjalan di hadapan para masyayikh. Masyayikh ni guru lah. Berjalan di depan guru. Ini satu tabiat yang tak baik lah. Macam tak ada adab lah kita berjalan depan guru. Kecuali kalau kita nak menyampaikan sesuatu depan guru tu, kita nak hantar buku ke, nak hantar kitab ke depan dia, tu memang nak tak nak kita kena ada depan dia. Macam tu. Tapi kalau sengaja berjalan depan guru, memang tak ada adab lah. Tu. Kemudian memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Ini memang tak beradab lah. Dia panggil nama Omak dengan nama Omak tu. Sepatutnya panggillah Umi, Ibu, Mama kan. Tu istilah yang biasa guna pakai lah orang Melayu ni. Ibu, Mama, Umi. Ada lagi? Kalau ayah, Abah, Papa. Kan? Abi, Abun. Betul tak? Father tak? Father ni cakap orang putih lah. My father kan. Ni yang style lah kata yang memang biasa cakap orang putih lah rumah dia tu, memanglah dipanggil my father kan. Tapi tak ada pun kadang panggil daddy je. Daddy. Tak? Kita orang Melayu ni jaranglah panggil daddy. Kita orang Melayu ni biasanya abah. Kan? Abah, ayah, papa. Abi, abun. Tu yang Arabnya lah. Itu tu. Jadi memanggil orang tua dengan nama mereka ni memang tak beradab lah ni. Tak beradab lah. Hatta bukan adakan orang tua je. Orang kata pakcik apa, makcik pun kita panggil dengan nama dia. Tentulah dia marah. Ini orang ngah kau ni kata. Kau pula panggil dia nama apa? Nama ngah lah kata. Panggil orang ngah lah. Panggil acik lah kan senang. Nampak dia panggilan mesra lah macam tu kan. Dia panggilan mesra dia. Kemudian mencuci tangan dengan tanah. Mencuci tangan dengan tanah. Ini tak tahulah apa maksud dia tu. Kan? Mencuci tangan dengan tanah. Biasa kita cuci dengan air kan? Tiba-tiba cuci dengan tanah. Biasa kalau cuci dengan tanah ni kalau air tak ada. Air tak ada baru kita cuci dengan tanah. Ini air ada, kita pakai air tanah pula. Kemudian meringankan solat. Ni betul lah. Meringankan solat. Malah bukan sahaja meringankan solat ni menyebabkan kefakiran. Malah menyebabkan dosa besar kan. Menyebabkan dosa besar pula. Macam tu. Kemudian menjahit pakaian yang sedang dipakai di tubuh sendiri. Ada siapa buat tu? Ada tak tuan pernah buat macam tu? Menjahit pakaian yang sedang dipakai di tubuh badan sendiri. Ada buat? Tak ada kan? Poning pun orang ni kan. Biasanya orang akan buka baju, buka kain tu kan. Tu jahit lah mana yang koyak tu. Tak ada lah orang jahit sendiri. Kecuali lah kalau tak ada pakaian lain. Tak ada pakaian lain. Yang ada pakaian tu yang dipakai tu je. Koyak lah tu. Jadi dia jahit lah. Ni satu mana ni salah satu jugalah menyebabkan kepada kefakiran tuan-tuan. Kemudian tergesa-gesa keluar menuju ke masjid.
tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Mungkin dah lewat waktu kan, masa dah lewat. Kalau masa dah lewat tu bolehlah kita tergesa-gesa sebenarnya. Tapi tergesa-gesa ni pun satu tabiat yang terbaik jugalah. Kerana Nabi pernah sebut, at-ta'anni minallah wal ajal tu minasyaitan. Kan, cermat itu daripada Allah, kopor-gapah daripada syaitan. Gelojor-gelojor ni daripada syaitan. Kerana kalau kita tergesa-gesa, takut nanti kita terlanggar apa-apa. Terlanggar tunggul ke, terlanggar kayu ke. Kalau kereta kan mungkin aksiden ke, langgar motor ke. Sebabnya ditegah daripada tergesa-gesa tu. Sebaiknya kita datang awal lah. Dahlah kalau kita ni orang jauh. Jauh sangat kan. Macam saya ni kan jauh. Jauh nak datang mengajar sini kan. Daripada Combong sana. Daripada Combong datang sini jauh. Baru ni ada tempat lagi yang saya ngajar, Jijan. Masjid Sayyidina Abu Bakar Jijan. Ada satu jauh juga. Jauh juga tu. Pernah dengar tak Masjid Jijan? Dekat LBJ sana. Feda LBJ. Tahu kan? Yang jalan ke Bandar Instek tu lah. Dia belum sampai Instek lagi dah. Di LBJ tu dia masuk kanan. Jauh juga tu daripada rumah saya tu. Mana kalau bertolak tu dalam pukul 5.45 sampai sana dalam 6.45 je tu. 1 jam perjalanan. Sebab dia akan menempuh Seremban, menempuh Senayan. Banyaklah tempat lain akan ditempuh lah. Macam tu. Baik. Kemudian pergi awal pagi ke pasar dan lambat balik ketika pasar. Daripada pasar. Pergi awal, balik lambat. Ini satu tabiat tak baik lah. Kerana kita ni sebenarnya janganlah kerja sampai 12 jam. Ini kalau pergi awal, balik malam, balik lewat ni macam kerja 12 jam ni kan. Kita kerja orang kata 10 jam pun cukup lah. Betul kan? Ni kerja sampai 12 jam, OT lagi. Bila masa kau nak jumpa adik keluarga kau, macam bila masa kau nak solat, nak sembahyang dan sebagainya. Asyik kerja je. Baik, kemudian tidak membasuh pinggan mangkuk. Ni lagi parah. Tak membasuh pinggan mangkuk, pemaleh. Istilahnya apa tuan-tuan? Pemaleh. Dah makan, dah minum semua, letak je kat sinki tu. Letak je sinki tu. Siapa yang basuh? Mak yang basuh. Wan ni basuh. Wan pula cakap tak payah basuh dah, biar Wan ni basuh. Sukalah budak tu. Sukalah budak tu. Tak nak dia basuh. Jadi kita tak didik dah dia supaya membasuh. Kan rajin. Jadi malaslah dia. Sesekali boleh lah, bagilah Wan basuh. Tapi kalau setiap hari makan nasi Wan ni basuh, habis anak tu, cucu tu dia jadi malas lah dia. Naik lemak lah dia macam tu. Malas lah dia. Jadi kalau besok kalau pergi mana-mana pun macam tu. Kalau ada program mana-mana pun, dia makan, lepas makan dia tinggal pinggan macam tu je. Tinggal pinggan macam tu je. Dia malas nak basuh. Kalau style sekarang tu, kalau style kenduri sekarang, kalau style kursus sekarang kan, banyaklah style kursus sekarang ni. Maknanya siapa dah makan, hantar ke sinki, basuh sendiri. Tak ada dah orang kata ketera nak basuh-basuh tu. Kalau tidak kan dia jadi malas kan. Jadi malas. Dah makan konyang, lepas tu balik nak basuh. Sedangkan benda tu bukannya besar sangat pun, kau punya aja. Kau punya aja kan. Pinggan kau, cawan kau. Takkanlah kau tak boleh basuh sendiri. Nak harap kau orang lain je. Walaupun ketera ada, takkan kau nak harapkan ketera. Kau boleh basuh sendiri. Baik. Kemudian membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Ni tak faham sangatlah. Apa maksud itu?
membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang minta. Maknanya orang fakir minta roti itu, tapi orang ni dia pergi beli roti tu. Dia tak nak orang fakir terdapat. Mungkin je itulah. Dia tak nak orang fakir terdapat roti tu. Jadi dia beli roti tu. Dia ada duit. Orang fakir tak ada duit. Kan? Jadi dia beli roti tu daripada penjual supaya orang fakir tu tak dapat roti tu. Ini satu tabiat yang tak baik. Seterusnya, memadam api dengan meniup. Memadam api dengan meniup. Sekarang ni ada tak meniup lagi? Tak ada kan? Sekarang ni cuma potik je. Betul tak? Hari jadi. Wan sambut jadi ni ke? Wan sambut jadi tu, hambur-hambur tu takut gigi pasu tu tercampak. Tercabut gigi pasu tu. Atuk pun macam tu jugalah. Kan silap-silap tiup kan tercapak lagi pasu tu kan. Masuklah kan dalam kek tu kan. Jadi madam api dengan meniup. Ni satu benda yang tak baik lah. Mana menyebabkan kefakiran lah macam tu. Tapi kalau dah orang kata dah tak boleh cara lain, kena tiup jugalah. Malah kita dulu pun tuan-tuan, dapur pun semua pakai dapur kayu. Betul tak? Semua ngasuh kan dapur kayu dulu kan? Kau ada tak ngasuh? Saya pun ngasuh juga dapur kayu dulu. Budak sekarang yang tak ngasuh. Budak sekarang mana ngasuh dapur kayu? Dia petik je kat dapur tu. Tong gas semua kan? Dapur gas. Petik je. Dia tak mengasuh muka tu kena abu dah tak ada. Kita dulu kan kena abu, ambil dia punya peniup apa tu? Buluh tu kan. Teropong buluh tu. Teropong buluh tu tiup lah kat api tu, maraklah dia. Jorang lah air ke, lauk ke apa semua. Budak sekarang tak jumpa benda tu dah. Cuba suruh buat kan tak reti dia dah. Long cuba tiup. Takkan hidup api tu dah kerja dah. Kita lah yang kena hidup. Sebab nak meniup tu pun dia ada cara dia. Dia tak boleh tiup kokek benar dah. Betul tak Wan? Dia kalau tiup api tu, dapur tu, dia tak perlu tiup kokek benar dah. Dia slow and motion dia tiup dia. Kan hidup lah dia. Macam tu. Boleh? Ingat Saya ingat lah dulu kecil-kecil tu. Bila dah orang kata dah remaja ni, dah apa semua dah tak ada lah. Benda tu dah mula dah. Orang dah tak pakai dah dapur-dapur tu. Semua dah beralih ke dapur gas. Betul tak? Macam tu. Lampu pun tu juga. Dulu kan pakai pelita. Lepas tu beralih kepada lampu apa tu? Kan lampu yang di pam tu. Lampu gasolin dia. Lampu gasolin. Kan? Jadi bila habis malam tu kan benda tu mentol dia tu habislah. Besok pasang mentol lain pula. Mentol itu boleh tukar-tukar. Boleh tukar-tukar tu mentol itu. Saya mengaji kat Indonesia mengasa tu. Mengasa. Sebab Indonesia ni masa kat Aceh, masa tu tahun berapa ya? Masa tu elektrik ni belum menyeluruh lagi. Kalau di pesantren tu, dia macam di pendalaman kan, masih lagi pakai lampu tu. Gasolin tu masih lagi pakai. Saya ngasa tu ngaji tu. Allahu Akbar. Tapi tak lama tu dah elektrik pun masuk. Senang sikit lah, petik-petik je gitu je. Kipas je petik. Seterusnya tuan-tuan, menulis dengan pen yang makud. Menulis dengan pen yang makud. Menulis dengan pen yang makud. Ni tak tahulah. Tak tahu apa benda yang cakap ni. Makud ni benda. Dia tak ada dalam, dia tak tulis bahasa Arab. Dia tak tulis. Dia hanya dirumikan dia. Kalau makud ni, makud mim ain qaf waw dal. Makud ni, kalau makud ni yang terakad ataupun terikat.
Menulis dengan pen yang terikat mungkinlah. Menulis dengan pen yang terikat, makud, terikat. Daripada perkataan aqada, ain, qaf, dal. Jadi kalau dalam isim fa'ilnya, maf'ulnya, mim, ain, qaf, ya, dal, makud, yang diikat. Pen yang terikat. Ini pun melibatkan kefakiran. Biasa pen ikat ni takut hilang. Kenapa pen terikat? Takut berjalan. Takut pen tu berjalan, hilang kan. Jadi kita ikatlah. Biasa kat kedai lah tu. Tengok kalau meniaga kedai kan pen ni berikat. Gitu. Takut pen hilang. Berjalan dia ada kaki dia. Baik, kemudian bersikat dengan sikat rambut yang patah. Bersikat dengan sikat rambut yang patah. Ini pun menyebabkan fakiran. Kemudian tidak mendoakan kedua orang tua. Tak mendoakan orang tua. Mana tak ingatlah orang tua dia tu. Sedangkan doanya mudah je. Allahumma rabbana Allahumma fil lana dzunubana kan, wali walidina walhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana dzunubana wali walidina. Kena baca wali walidina, jangan baca wali walidaina. Kalau ikut nahu dia salah. Kalau kita baca wali walidaina tu salah. Kena baca wali walidina. Dibaca dengan ya nun, bukan dengan alif nun. Kalau alif nun ni ketika rafa'. Kalau dengan ya nun ketika kasrah. Ketika nasab dan kasrah. Ketika nasab dan kasrah maka dibaca dengan alif ya. Dengan ya nun. Wali walidina. Dia ada hukum, dia kaedah, dan ada dalam nahwu ada kaedah dia tu. Dalam babu alamatul i'rab, bab pada mengenal tanda-tanda i'rab. Disebut dalam kitab Jurumiyah, dalam kitab Matamimah, Kawakib Duriyah, Al-Azhari, kan? Lepas tu Khudari, Ibn Aqil, banyaklah kita nahwu ni, banyak. Antara kaedah ni itulah. Kenapa baca wali walidina? Kerana masuk lam. Lam tugasnya menjarkan, membariskan di bawah. Jadi dibaca dengan wali walidina, bukan wali walidaina. Kalau alif nun wali walidaynya, wali walidaya, bapa saya. Tu bapa saya. Tu kalau baca seorang lah. Kalau baca ramai, wali walidina lah. Wali walidina macam mana? Okey. Kadang ada orang kena jadi imam, baca doa untuk dia seorang je. Allahumma fili zunubi wali walidina wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia baca untuk dia seorang je. Walaupun amin. Baik, seterusnya memakai serban ataupun ta'ammum ketika duduk. Pakai serban ketika duduk dan memakai seluar ketika berdiri. Pakai serban ketika duduk, jadi makruh. Kena pakai serban ketika berdiri. Dan pakai seluar ketika berdiri, jangan berlari. Jangan pakai seluar ketika berlari, ya bukan. Berdiri. Jadi naklah pakai seluar ketika duduk. Okey? Bakil dengan harta yang dimiliki. Ini pun satu akhlak yang terbaiklah. Kemudian loket. Taktir dalam memberi nafkah kepada isteri dan keluarga dan boros. Loket kata penggedekut lah. Kedekut dalam memberi nafkah kepada isteri, kepada keluarga, dan juga sifat boros pula. Boros. Maknanya kalau duit untuk ahli keluarga tu dia berkira lah. Tapi kalau duit untuk dia sendiri, enjoy.
enjoy, dia tak kisahlah berapa banyak. Kalau bab belanja kawan, dialah yang pertamalah. Tak apa, saya bayar. Kan? Tak apa, saya bayar. Cik tak payah bayar, saya bayar. Kan? Kan? Maknanya untuk kawan, wah, ramai lagi. Tapi dengan anak isteri berkira. Berkira kan. RM1 pun berkira. Sen pun berkira, tuan-tuan. Ni saya tak baik. Lihat dalam kitab Kishafal As-Saja. Kashifal As-Saja. Muka surat 82. Baik, kemudian 143. 143 tu yang ke atas tu. Baginda menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu. Ini merupakan perkara-perkara menyebabkan dosa besar kan? Dosa besar kan? Macam tu. Kemudian apakah dosa besar selepasnya? Baginda menjawab, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu. Maknanya takut miskin. Aku bertanya lagi, apakah dosa besar selepasnya? Lalu baginda menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu. Iaitulah jiranmu sendiri. Sedangkan dia ada suami dia. Dia ada suami. Yang kau pula ada isteri. Berzina pula dengan tetangga sebelah rumah kan. Ini satu. Ini merupakan dosa besar lah. Mana dia punya teks dia? Teks asalnya ialah seperti berikut. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'atu Rasulullah SAW. Ayu zambi a'zamu. Qala anta ja'alillahi niddan. Wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayu. Qala summa an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Qultu summa ayu. Qala summa an tuzaniya khalilata jarika. Summa antunazia khalilaka jaraka. Itu dia punya lafaz bahasa Arab dia, lafaz matan Arab, dia punya hadis dia. Terjemahan dia mana? Itu terjemahan kat atas garisan dia. Atas garisan tu dia punya terjemahan dia. Terjemahan dia dah tulis kat atas. Terjemahan dah tulis kat atas. Arab dia tulis kat bawah tu. Yang teks asal tadi 143 tu kan. Tu dia punya bahasa Arab dia. Jadi tak payah terjemah lah. Sebab terjemah dah ada kat atas tu. Kita boleh tengok kat situ. Baik, kemudian dan daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma aksara ma yudhilun nas al-jannah, taqwallah wa husnul khuluq. Atadruna ma aksara ma yudhilun nas an-nar, al-ajwafani al-famu wal faraju. Maksudnya, apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Kan? Maka Nabi kata, pertama, taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, husnul khuluq. Husnul khuluq, bagus akhlak, cantik akhlak, bagus perangai. Tu mana ada dua lah. Atau dua ni boleh menyebabkan kita mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, bagus akhlak kita. Kemudian Nabi kata lagi, atadruna ma aksara ma yudhilun nas an-nar. Kamu tahu tak? Kan apa dia perkara yang banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka? Kemudian Nabi jawab, pertama, iaitulah al-ajwabi, dua rongga. Iaitulah dua rongga. Mana dia dua rongga? Al-famu, mulut. Wal faraju, iaitulah kemaluan. Mulut dan juga kemaluan. Ni dua perkara lah yang menyebabkan seseorang itu mudah masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semana kalau tidak dijaga dengan baik. Mulut contohnya mengumpat, makan benda haram. Kemaluan berzina, kan, buat benda yang tak elok. Okay. Ini menyebabkan masuk dalam neraka. Seterusnya, hadis riwayat siapa tuan-tuan? Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni
wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman kepada Allah. Orang berzina tak akan melakukan zina jika hatinya beriman kepada Allah Ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang berzina ketika berzina padahal dia beriman. Padahal dia beriman. So mana kalau dia beriman, dia tidak akan berzina. Aja tu. Adakah betul-betul dia tak beriman? Ni persoalan dia. Persoalan dia, adakah orang tu memang betul-betul tak beriman? Dia beriman. Orang tu beriman, cuma imannya tidak sempurna. Itu yang faham sebenarnya. Dia tetap beriman, cuma digolong dalam kumpulan golongan mukmin asi. Orang yang beriman tapi dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna dia tak beriman langsung. Kalau tak iman langsung, kafirlah dia. Kafir. Kadang orang ni syahadah, dia bersyahadah, tapi akhlak dia buruk tu ialah. Dia syahadah, dia mengaku kan Quran hadis dia mengaku dia beriman. Tapi dalam bab orang kata akhlak ni, dia tak jaga akhlak dia. Dia ahli maksiat. Nanti dikatakan mukmin asi, orang yang mukmin tapi melakukan maksiat kepada Allah Taala. Ditakuti mati nanti, mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man zana wa syaribal khamra naza'allahu minhu iman kama yahrul insan kal qamis min ra'si. Ini kata Abu Hurairah pula. Man zana, barang siapa berzina, au syaribal khamra, ataupun minum arak, naza'allahu minhu iman, Allah Ta'ala mencabut imannya. Ini lagi keras pula. Ini keras hadis ni. Siapa yang berzina, siapa minum arak, kalau hadis ni pula memang langsung tak ada iman. Habis imannya. Naza'allahu minhu iman. Allah Ta'ala mencabut iman dia. Kama yakhluqul insan, sebagaimana mencabut oleh manusia al-qamis, akan pakaian dia, min ra'si, daripada kepala dia. Sama seperti orang mencabut pakaian daripada kepala. Jadi ditakuti dia mati masa tu, mati dalam keadaan, so maknanya tak beriman lah. Ketika dia tengah berzina, tiba-tiba mati gempa bumi. Ataupun ketika minum arak, tiba-tiba malaikat maut pun sampai. Tak sempat nak, orang kata nak buat apa-apa, dah meninggal dunia. Okey. Tapi kalau seandainya itu terpulang pada Allah lah. Kalau dalam hati dia masih ada iman, kita tak tahu. Mungkin dalam hati dia masih ada iman lagi. Mungkin dalam hati dia masih ada iman. Kita tak tahu. Mungkin Allah Ta'ala boleh masuk dalam syurga, kita tak tahu. Tapi kita hukum pada yang zahir lah. Kita hukum zahir, orang ni memang ahli maksiat. Kalau mati pun mati tak beriman kepada Allah. Ya kan? Kemudian tambah lagi satu peringatan. Zina yang paling buruk dan paling keji. Zina yang paling buruk dan paling keji ialah berzina dengan mak. Masya Allah. Kita kat Malaysia ni tak berlaku lah macam tu. Tapi kat tempat lain adalah. Kan? Kat Indon ke kan, ada berlaku macam tu. Berzina dengan mak, berzina dengan anak, berzina dengan adik-beradik. Kalau berzina dengan anak ni adalah kat Malaysia ni. Adik-beradik. Adik-beradik ni tak jaranglah kita dengar. Kan? Atau mahram sendiri. Macam tu. Rasulullah SAW bersabda, man waqa'a ala zati mahram faqtuluhu. Barang siapa berzina dengan mahramnya sendiri, maka bunuhlah dia. Siapa berzina dengan mahram sendiri, maka naklah dibunuh. Hadis riwayat pada Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Kemudian hukuman orang yang berzina. Habis. Sampai situlah tuan-tuan pengajian kita yang pertama ni. Wallahu a'lam bissawab.
Saya buka pertanyaan kalau ada. Ada pertanyaan? Ya. Ah. Tertidur ke apa? Kita sempat baca Quran kan? Tu tak masuk. Mana ni memang orang kata lepas subuh tu tidur terus. Tak ada buat apa-apa. Tak ada buat apa terus tidur membongkang je tu kan. Kadang subuh pun lajak. Subuh pun lajak kan. Macam tu. Kalau dah mengaji semua kan, lepas tu tidur, tu tak apalah. Mana adalah ibadah kita sempat kita buat. Ini tak ada ibadah langsung dia buat dia. Macam tu. Ada yang bangun pun, bangun untuk kencing je. Kan? Lepas tu sambung tidur balik. Subuh tak ke mana. Mana tidur pun, bangun terkejut je. Sedangkan dia dengar azan subuh tu. Bukan dia tak dengar pun, dia dengar. Tapi tak macam mana tak, buat pekak je macam tu. Sedangkan umur dah berapa dah? Umur dah 50 tahun, 60 tahun. Tapi tak berubah. Banyak tu tuan saya tengok macam tu. Umur dah 60 tahun, 70 tahun. Ke surau pun tak pernah. Surau pun tak nak datang. Sedangkan azan dekat tu. Rumah pun ngadap surau. Rumah ngadap surau. Kan? Mana kalau dia langkah ke surau tu, dalam kata 10 langkah dah. 10 langkah dah sampai surau. 10 langkah je. Sebab rumah menghadap kat surau. Tapi tak nak datang surau. Pelik pun. Tak tahulah, pelik lah manusia ni. Kan? Sedangkan kita yang rumah jauh ni pun, yang kata berjalan sampai 20 langkah, 30 langkah kan, kita pun pergi juga ke surau. Ini yang boleh katakan sekali melompat je. Keluar pada rumah pagar dia tu, melompat je, boleh masuk ke surau. Tak nak ke surau tu dah. Tak tahulah cakap lah tu. Kan? Memang Allah Ta'ala tak tahulah, tutup hati kan. Pintu hati itu tutup tu, tak tahu. Ya? Tak terpilih. Mungkinlah kau tak terpilih sebagai ahli surau, ahli surau kan. Ahli surau. Mungkin dia pun ada alasan pun. Alah kau gaji sembahyang pun ke surau pun bukan masuk syurga pun. Tentu lagi dia tu. Alasan dia kot. Tak tahulah kita. Kan? Itulah dah tuan-tuan. InsyaAllah. Dah habis dah Samsul. Dah habis dah. Tutup A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinna as-sadiqa wa 'ala mutaqabbala biskan halalan barakatan katsira. Wasyana fatay alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna arifin. Allahumma faqina bil Allahumma faqina bil Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum insyaallah.